Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua murid tahun 6. Apa khabar semua? Hari ini kamu akan bersama dengan saya, Puan Sri Dewi Anak Perempuan Balakrishnan untuk PDPR Sains tahun 6. Okey, sebelum kita pergi ke video, cikgu harap kamu dapat bersedia dengan buku teks, buku tulis dan juga peralatan tulis kamu untuk refer balik apa yang cikgu ajar dan juga untuk mencatat nota-nota yang penting. Okey, jom kita tengok video. Okey, tajuk hari ini adalah tajuk mikroorganisma. Okey, ini adalah tajuk yang kedua selepas daripada tajuk peraturan bilik sains yang cikgu dah ajar minggu lepas. Okey, cuba tengok di sini. Cikgu ada bagi dua objektif. Objektif maksudnya ialah apa yang kamu mesti capai di akhir PDPR kita. So, hari ini cikgu bagi kamu dua objektif. Yang pertama, kamu mesti dapat menyatakan maksud mikroorganisma. Apa tu mikroorganisma? Mesti kena tahu maksud dia di akhir PDPR kita. Okey, yang kedua, kamu mesti boleh menyenaraikan 5 jenis mikroorganisma dan contoh mikroorganisma. Maksudnya, hari ini hanya dua objektif saja yang cikgu nak kamu capai. So, pastikan di akhir pelajaran kita nanti, kamu dapat menyatakan maksud mikroorganisma dan juga dapat menyenaraikan 5 jenis mikroorganisma serta contohnya sekali. Okey? Okey, kita pergi kepada objektif kita yang pertama. Objektif kita pertama apa tadi? Dapat menyatakan maksud mikroorganisma. Okey, maksudnya ialah mikroorganisma ialah hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Maksudnya dia adalah sejenis hidupan. Seni ni maksudnya yang sangat halus. Okey, hidupan yang sangat halus, yang sangat seni, yang langsung tak boleh dilihat dengan mata kasar. So, ingat ya. So, kalau tak boleh dilihat dengan mata kasar, kita nak tengok macam mana? Okey, ada alat dia. Okey, ini alat dia. Mikroskop. Okey, mikroskop adalah alat yang digunakan untuk memerhatikan mikroorganisma dengan jelas. Cikgu harap kamu pernah tengok dalam hidup kamu mikroskop tu apa. Okey, sini ada gambar dia. Okey, ini adalah gambar mikroskop. Di sinilah kita akan letak kita akan letakkan di sinilah kita akan boleh nampak mikroorganisma yang tak boleh dilihat dengan mata kasar dengan bantuan mikroskop. Okey? Okey, kita pergi kepada objektif yang kedua. Objektif yang kedua adalah dapat menyenaraikan 5 jenis mikroorganisma dan contoh mikroorganisma. Okey, let's go. Okey, ini adalah gambarnya. Mikroorganisma yang pertama adalah bakteria. Bakteria. Okey, contoh-contoh bakteria adalah seperti Streptococcus, Salmonella, Bacillus. Okey, ini adalah gambar dia. Bila kita tengok di bawah mikroskop, macam inilah bentuk dia. Bakteria-bakteria ni tak boleh dilihat dengan mata kasar. Bakteria ni wujud dalam pelbagai bentuk, saiz dan warna. Kalau kamu tengok, dia ada bentuk bulat, ada bentuk bujur, ada bentuk panjang, pendek, kan? Dan dia juga wujud dalam saiz dan warna yang berbeza. Okey, ini adalah bentuk, saiz dan warna yang berbeza. Bakteria juga boleh terdapat dalam pelbagai persekitaran. Kita tak tahu di mana dia berada. Dia berada di semua tempat. Di tangan awak ada, di badan kamu ada, dekat belakang bahu kamu ada, di baju kamu pun ada. Maksudnya dia boleh terdapat dalam pelbagai persekitaran. Okey. Mikroorganisma yang kedua adalah protozoa. Okey, ini adalah contoh-contoh nama protozoa, iaitu Paramecium, bentuknya seperti tapak kasut. Okey, ameba. Okey, ini macam bentuk dia seperti bintang. Okey, ini adalah contoh protozoa. Kamu mesti ingat ya, kalau andai kata kalau dalam soalan ditanya, Paramecium tu adalah kumpulan mikroorganisma apa? Jadi kamu tahu, Paramecium tu adalah kumpulan protozoa. Okey, kalau dia tanya
Bacillus. Bacillus tu adalah kumpulan mana? Bakteria. Okey. Protozoa hidup di habitat yang berair seperti kolam, tasik dan sungai. So, dia ada tempat dia sendiri. Kita boleh jumpa dia di kolam, tasik dan juga sungai. Okey, seterusnya kita pergi kepada mikroorganisma yang ketiga. Kalau kamu tengok di sini, cikgu dah bagi contoh virus adalah HIV. Sebelum ni pernah dengar kan? HIV ni adalah sejenis virus yang boleh membawa penyakit seperti influenza. Influenza H1N1, influenza A, tu semua adalah disebabkan oleh virus HIV. Okay, yang keduanya corona. Yang ni mesti sangat kamu mengenali dia kerana sekarang ni pun kita dalam cuti akibatnya dialah inilah punca kita bercuti sekarang ni. Coronavirus yang boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit dan menyebabkan kematian. Okey, dan yang ketiga adalah virus influenza. Ini adalah virus influenza. Okey, untuk pengetahuan kamu, virus ialah lebih halus daripada mikroorganisma lain. Maksudnya, virus ni adalah sejenis mikroorganisma yang sangat halus yang mikroskop biasa pun dia tak nampak virus tu. Okey, jadi kita nak tengok macam mana. Jadi, virus hanya dapat dilihat di bawah mikroskop elektron. Ini adalah gambar mikroskop elektron. Dia boleh menampakkan kita virus yang sangat halus. Okey, seterusnya mikroorganisma yang keempat iaitu fungi. Contoh-contoh fungi ialah seperti mukur, yeast, penicillium. Okay, yeast ni kamu pernah dengar kan? Yeast ni biasanya kita menggunakan dia untuk dalam pembuatan kek, roti. Benda ni boleh dilihat dengan mata kasar. Antara salah satu mikroorganisma yang boleh dilihat dengan mata kasar, tapi namun begitu masih perlukan peralatan untuk lihat dia, iaitu dengan menggunakan bantuan kanta pembesar. Okey, ini adalah kanta pembesar. So, contoh fungi ialah mucor, dia seperti kulapuk yang tumbuh di atas roti. Okey, yang kedua yeast, yang ketiga penicillium. Okey. Dan kita pergi kepada mikroorganisma yang terakhir iaitu alga. Alga contohnya Spirogyra dan phytoplankton. Okey, alga ni macam mana kita nak kenal alga? Alga ni adalah hidupan seni yang mempunyai sifat tumbuhan. Maksudnya dia dalam warna hijau. Okey, bila dia warna hijau, dia adalah sejenis hidupan, maka dia boleh membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Okey, dia boleh buat proses fotosintesis. Jadi, dia ni bentuk dia lebih kurang seperti tumbuh-tumbuhan yang sangat halus. Okey. Okey, sekarang kita dah sampai ke kesimpulan. Seperti yang cikgu senaraikan di objektif tadi, kita ada 2 objektif yang perlu kamu capai, iaitu kamu kena tahu maksud mikroorganisma. Jadi, maksud mikroorganisma ialah hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Dan mikroskop adalah alat yang digunakan untuk memerhatikan mikroorganisma dengan jelas. Okey, dan akhir sekali terdapat 5 jenis mikroorganisma, iaitu apa? Yes, this one. Okey, mikroorganisma. Di sini cikgu dah letak jenis dan contoh. Kita tengok satu persatu. Fungi, contohnya yeast dan mucor. Protozoa, paramecium dan ameba. Alga, phytoplankton. Bakteria, Bacillus, Salmonella, Streptococcus dan E. coli. Virus, HIV, virus influenza dan juga corona. Okey. Okey, sekarang kita dah sampai kepada tugasan. Tugasan minggu ini. Okey, tugasan untuk minggu ni. Yang pertama, okey, minggu ni cikgu tak bagi soalan. Minggu ni kita buat aktiviti. Okey, apa aktiviti yang perlu kamu buat ialah, okey,
Tengok sini, nombor 1, kumpulkan gambar-gambar tentang mikroorganisma. Tak kisah mikroorganisma apa sekalipun, kamu boleh cari sekurang-kurangnya 5 gambar. Boleh dapatkan gambar dari Google Image, surat khabar, majalah, pamphlet atau apa saja sumber yang kamu ada di rumah. Maksudnya kumpulkan 5 gambar atau lebih pun boleh. Cari 5 gambar daripada 5 mikroorganisma cikgu bagi tahu tadi. Mungkin kamu boleh cari protozoa, boleh cari alga, fungi, gambar kulat. Fungi tu ialah kulat ya. Gambar kulat. Lepas tu gambar-gambar virus. Sekarang ni kan sangat hot tentang corona. Jadi banyak maklumat tentang corona pun kamu boleh ambil. Coronavirus. Lagi satu alga. Okey. Jadi kamu boleh pilih, boleh cari mana-mana 5 gambar tentang mana-mana mikroorganisma yang kamu dah belajar sebentar tadi. Okey, dan lepas dah cari gambar nak buat apa pula? Okey, catat satu maklumat tentang setiap gambar yang dicari. Bagi setiap gambar dicari. Maksudnya, bila kamu dah siap cari gambar tu, bawah dia cikgu naklah ada sedikit maklumat tentang mikroorganisma tu. Contohnya, kamu dapat gambar virus corona. Jadi bawah dia kamu kena catat sikit tentang virus tu. Apa cerita tentang virus tu? Virus corona boleh menyebabkan penyakit yang membawa kepada kematian. Okey, contohnya seperti tanda-tandanya ialah seperti sakit tekak, macam itulah contohlah ya. Kalau kamu tak dapat banyak tak apa, just dapat satu maklumat pun cukup. Okey, lepas tu tampal semua gambar dalam buku sains. Maksudnya cikgu nak kamu tampal 5 gambar dalam buku sains dan catat maklumat tentang mikroorganisma tersebut. Okey, mungkin kamu blur macam mana nak buat. Okey, cikgu tunjuk kamu contoh seperti ini. Okey. Dalam buku tulis kamu yang penting tulis hari, tulis tarikh, lepas tu tulis tajuk besar dia mikroorganisma. Okey, kemudian kamu tampal gambar seperti ini dalam buku tulis. Bawah dia tulis nama mikroorganisma itu. Okey, ini cikgu tampal. Cikgu letak nama dia ialah protozoa. Protozoa ni dia ni kumpulan apa? Siapa nama dia? Paramecium. Nama dia Paramecium daripada kumpulan protozoa. So, satu maklumat yang saya nak tadi, protozoa dia hidup di tempat yang berair. Cukup. Senang kan? Mudah. Mudah sangat. Okay? Cuma yang sekarang ni, cikgu, yang penting kamu dapatkan gambar dulu. Dapatkan gambar, tuliskan dia kumpulan besar dia siapa dan nama spesifik dia apa. Okay, katakanlah kamu tak dapat nama spesifik pun tak apa. Janji, okay, let's say kamu tampal sini gambar coronavirus. Okay, bawah ni tulislah virus, nama dia adalah corona. Cukup. Lepas tu, bawah dia ada satu maklumat tentang coronavirus. Okay, so cikgu nak semua sekali ada 5 gambar minimum. Kalau kamu nak tampal lebih pun boleh. Sangat digalakkan. Okay, lagi banyak kamu tampal, cikgu lagi suka. Okey, ingat tugasan ini adalah untuk pentaksiran bilik darjah kamu. Maksudnya bila kamu hantar, ada markah pentaksiran. Okey, jadi make sure lepas siap, kamu hantar kepada saya. So, macam mana nak hantar? Okey, tengok di sini. Tarikh akhir hantar gambar tugasan adalah 3 hari bulan 2. Oh, ni salah ya. Betulkan ya. Tarikh akhir hantar gambar tugasan adalah 13 hari bulan 2 2021 hari Rabu. Okey, ni minta maaf ya. Cik tukar tarikh ni 13 hari bulan 2. Okey. Dah siap barulah kamu PM cikgu tugasan yang dah siap. Okey, boleh? Okey, cikgu harap kamu dapat siapkan tugasan saya pada tarikh yang ditetapkan tadi dan lepas siap jangan lupa hantar gambar dalam snap gambar dan hantar kepada saya. Okey?
Sekian, terima kasih. Jumpa lagi kita minggu depan.